Assalamualaikum adik-adik. Selamat pagi semua. Apa khabar? Harap semua adik-adik semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Okey. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan bahan larut dan bahan bukan larut. Adik faham tak apa yang teacher sebut ni? Apa yang teacher katakan bahan larut? Tak faham larut? Okey. Larut bermaksud kita masukkan sesuatu bahan di dalam air, dia akan cair, dia akan hilang. Okey. Sebelum tu teacher nak tunjuk dulu bahan-bahan yang teacher dah sediakan untuk kita buat uji kaji kita pada pagi ini. Okey. Yang diperlukan adalah air, okey. Air untuk kita nak tengok sama ada bahan-bahan yang kita sediakan itu cair ataupun larut atau tidak larut. Okey. Okey. Yang pertama, teacher ada apa ni? Kacang hijau. Okey, kacang hijau. Okey. Kacang hijau. Okay. Yang kedua, siapa tahu? Beras. Beras. Kenal kan? Beras. Okey, beras. Bahan yang ketiga yang kita nak buat uji kaji hari ini adalah apa ini? Lada. Pernah tengok lada? Lada. Okey, lada. Bahan yang keempat. Yang berwarna putih ini apa? Siapa tahu? Ini adalah pandai Adam. Adam dah sebut tepung. Okey, ini adalah tepung. Tepung berwarna putih. Okey. Yang kelima, betul, Milo. Okey, Milo. Okey. Suka minum Milo kan? Pagi tadi kita dah minum Milo, betul tak? Ini adalah Milo. Dan yang terakhir, yang keenam. Okey, siapa boleh teka? Pandai. Sebab adik pandai dah baca kan? Okey, gula. Gula. Okey, gula. Okey. Tadi teacher dah bagi tahu berkaitan dengan bahan larut dan bahan bukan larut. Okey. Yang dikatakan bahan larut, teacher ulang sekali lagi. Apabila kita campurkan air ke dalam bahan-bahan yang kita sediakan tadi, dia akan hilang. Okey. Kita tengok contoh, kita masukkan dalam bahan-bahan tadi yang teacher tunjuk tadi, kita masukkan kat sini bahan-bahan yang kita masukkan tadi. Contoh, kita masuk gula. Gula. Okey. So, kita masukkan apa dalam ni? Kita masukkan air. Okey? Kita masukkan air. Jadi, kita cairkan. Kita kucai. Okey? Kita kucai. Kucai-kucai dan kita nampak gula itu hilang. Okey? Kita kucai, masukkan sudu. Kan? Sudu, kita kacau. Bila kita kacau, air yang tadi gula tanpa air dan kita masukkan sini air, dia akan mencair dan jadinya kat sini air gula. Air gula. Dia hilang dah. Butiran-butiran gula tadi dah hilang. Okey? Itu yang kita namakan larut. Bahan itu larut.
Dan bahan tak larut pula, teacher bagi contoh, kita gunakan beras. Kita contohkan beras. Okey, beras kita masukkan air, tetapi bila kita kacau beras di dalam air tadi, masih ada lagi titisan butir-butir beras. Jadi beras disifatkan sebagai tidak larut. Okey, sekarang untuk adik lihat, untuk kita sama-sama melihat bahan larut dan bahan tidak larut. Mari kita buat uji kaji. Okey? Okey, teacher nak mulakan dengan gula. Kita mulakan dengan gula. Okey? Kita nak tengok sama ada gula ini larut ataupun tidak larut. Tadi teacher cakap sekadar lukisan. Sekarang kita tengok. Okey? Kita masukkan sedikit air. Okey? Kita masukkan sedikit air. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita masukkan. Okey? Okey, nampak tak? Okey. Tadi gula kat bawah ni. Sekarang kita dapatkan sudu dan kita kacau. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Gula ni semakin menghilang, semakin cair. Okey? Cair dan hilang. Sebab tu larut kita samakan dia sebagai bahan yang larut, kita samakan dia sebagai mencair ataupun dia hilang. Hilang daripada bentuk yang asal. Nampak tak? Nampak? Gula tu semakin cair. Okey? Ini gula. Okey. Dan kita tengok pula beras. Okey, beras. Ini beras, kan? Okey, teacher akan masukkan sedikit air. Okey, sedikit air. Mari kita sama-sama kacau. Okey? Nampak tak? Okey? Masih lagi mendap di bawah. Masih tidak berubah. Bahan ini masih lagi struktur asal. Bentuk yang asal. Beras. Okey? Dia kekal seperti tadi. So, beras adalah bahan tidak larut. Okey. Kita ambil pula Milo. Okay, kita masukkan air. Okey. Dan kita kacau. Sedapnya Milo. Sedapnya. Okey. Nampak tak? Tadi serbuk Milo ni dalam bentuk kering. Bila kita masukkan air, kita kacau, dia sudah menjadi warna coklat. Bermakna bahan Milo tadi dah mencair dan dia dah sebati dengan air yang kita masukkan dalam ni. Jadi Milo ni telah larut di dalam air. Kan? Kita tengok pula tepung. Okey, tepung. Okey, kita masukkan sedikit air. Okey. Tadi air jernih kan? Bila teacher masukkan air, warna terus bertukar menjadi putih. Dan bila nampak tak? Teacher kucai ataupun kacau bahan iaitu tepung ni.
dia dah menjadi larut dalam air. Dan warnanya telah pun bertukar menjadi warna putih. Nampak? Serbuk tadi dah tak ada. Okey? Sebab itulah tepung adalah bahan larut. Okey. Kita tengok pula yang keempat. Ya, lada. Okey, ini lada hitam. Kita masukkan air. Nampak tak? Nampak tak? Kita kacau. Nampak tak? Dia masih lagi kekal. Bentuk masih lagi tidak berubah warna air, iaitu air yang jernih. Lada ni masih lagi, nampak? Dia, jadi kita katakan lada hitam adalah bahan tidak larut. Ya, okey. Dan yang akhir sekali, bahan yang teacher dah sediakan, iaitu kacang hijau. Kita masukkan sedikit air. Okey. Kacang hijau. Dan kita kacau. Nampak tak? Air masih jernih, tetapi kacang hijau masih mendap di bawah dan masih lagi butiran-butiran bentuk kacang. Nampak? Dia tak larut. Jadi kacang hijau adalah bahan tidak larut. Okey, kat sini kita senaraikan semula bahan larut dan bahan tidak larut. Okey, ada berapa contoh tadi? Ada 6 contoh ataupun 6 bahan. 6 bahan yang kita telah gunakan. Okey. Kita bahagikan 2 bahagian. Bahan larut, larut dalam air, tidak larut, tidak larut. Okey, larut dengan tidak larut. Larut, tidak larut. Okey. Jadi, yang pertama tadi kita gunakan gula. Okey, gula larut atau tidak larut? Gula adalah larut. Gula larut. Okey. Lagi yang adik nampak tadi yang larut dalam air apa? Milo. Milo dan juga tepung. Okey. 3 bahan ini adalah larut dalam air. Gula, Milo dan tepung. Okey, yang tidak larut adalah lada. Okey. Kacang hijau dan juga beras. 3 bahan ini tidak larut. Kacang hijau, lada dan juga beras. Okey. Jadi hari ini kita dah belajar konsep larut dan tidak larut. Adik-adik boleh cuba buat bersama dengan ibu dekat rumah. Boleh minta ibu sediakan bahan-bahan yang teacher bagi contoh kat sini. Adik-adik boleh gunakan bahan-bahan lain dekat rumah. Contoh, kita boleh juga gunakan seperti pasir. Kita guna pasir. Kita boleh gunakan kopi. Kita boleh gunakan serbuk cili. Berbagai-bagai lagi bahan kita boleh buat uji kaji. Jadi teacher nak tegaskan kat sini, hari ini adik-adik dah tahu
yang mana satu bahan yang larut, yang mana satu bahan yang tidak larut. Dan adik-adik dah faham apa yang dikatakan larut dan apa yang dikatakan tidak larut. Okey? Jadi, adik boleh cuba bersama dengan ibu kat rumah. Jadi, untuk pelajaran kita pada hari ini, kita dah tahu bahan-bahan yang larut dan bahan-bahan yang tidak larut. Terima kasih atas komitmen dan juga fokus adik terhadap aktiviti sains yang kita lakukan pada hari ini. Di lain masa, kita boleh gunakan konsep, berbagai-bagai konsep lagi. Contohnya, bahan yang mendak dengan tidak mendak. Yang tu kita boleh lakukan di uji-uji kaji yang lain. Untuk hari ini, teacher ucapkan terima kasih kepada adik-adik sebab memberi perhatian, fokus terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.